Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najamudin Samsudin. Saya di kelas DSI 2B. Baik. Hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk mas kahwin. Okey. Apakah itu mas kahwin sebenarnya? Mas kahwin ini dapat didefinisikan sebagai harta yang wajib diberikan oleh si suami kepada si isteri disebabkan berlakunya akad nikah. Okey, sebab apa dinamakan mas kahwin ni? Sebab dinamakan mas kahwin ni ialah sebagai lambang kebenaran, keinginan dan kesungguhan untuk berkahwin. Kiranya lelaki ni sebagai lambang betul-betul yang lelaki ni nak kahwin dengan si perempuan ni. Baik, seterusnya adalah hukum mas kahwin. Apakah hukum mas kahwin? Hukum mas kahwin ni adalah wajib ke atas suami sebaik saja akad nikah berlaku. Sama ada mas kahwin disebutkan dalam kadar tertentu ataupun tidak. Kiranya dalam akad dengan kadar tertentu ataupun tidak. Baik, seterusnya adalah dalil wajib memberikan mas kahwin berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib, daripada surah An-Nisa ayat 4. Baik, seterusnya adalah hikmah disyariatkan mas kahwin. Hikmah yang pertama adalah untuk menyatakan kebenaran keinginan suami untuk hidup sebagai suami isteri secara mulia dan terhormat. Ya, hikmah yang kedua adalah membolehkan perempuan menyediakan keperluannya seperti pakaian dan pelbagai keperluan lain untuk memasuki kehidupan baru. Hikmah yang ketiga adalah sebagai lambang kesungguhan si suami ataupun si pengantin lelaki untuk menjaga bakal isterinya. Baik. Seterusnya adalah apakah hukum menyebut mas kahwin ketika akad ni? Hukumnya adalah sunat, kerana Nabi tidak pernah lupa untuk sebut mas kahwin ni ketika akad, kerana ia juga dapat mengelakkan perselisihan di antara suami isteri. Baik, seterusnya, siapakah yang memiliki mas kahwin? Okey, siapa yang memiliki mas kahwin ni? Yang memiliki mas kahwin ni hanyalah si pengantin perempuan sahaja. Ia bukan milik wali. Sekalipun wali berhak menerimanya, tapi wali hanya berhak menerima bagi pihak pengantin perempuan sahaja. Baik, seterusnya, apakah kadar mas kahwin ni? Sebenarnya kadar mas kahwin ni tak ada pun. Tak ada had minima, tak ada had maksima. So, boleh je. Semua perkara yang boleh dinamakan sebagai harta atau yang boleh ditukarkan dengan harta boleh menjadi mas kahwin, sama ada sedikit atau banyak. Tunai ataupun hutang, perkara-perkara yang boleh memberikan manfaat. Contohnya seperti macam sejadah, rumah dan lain-lain lah. Baik, seterusnya adalah menyegerakan atau menangguhkan mas kahwin. Okey. Sebenarnya tidak disyaratkan menyegerakan pemberian mas kahwin. Bahkan sah hukumnya dengan menyegerakan kesemua jumlah mas kahwin sebelum berlakunya persetubuhan. Walaupun bagaimanapun penangguhan tersebut mestilah ditentukan tempohnya. Ini kerana mas kahwin adalah milik isteri. Dia berhak minta disegerakan. Jadi dia berhak untuk minta suruh cepatkan atau menangguhkannya. Okay. Seterusnya adalah mas kahwin diberikan sepenuhnya, separuh atau tidak dikenakan mas kahwin langsung. Baik, dia ada beberapa keadaan. Baik, yang pertama adalah sepenuhnya. Sepenuhnya suami wajib memberikan keseluruhan mas kahwin. Terdapat dua keadaan. Yang pertama adalah apabila suami telah menyetubuhi isterinya. Jadi suami wajib memberikan kesemua keseluruhan mas kahwin itu. Yang kedua adalah salah seorang daripada suami atau isteri meninggal dunia, sama ada sebelum berlakunya persetubuhan atau selepasnya persetubuhan. Baik, yang kedua adalah memberikan separuh mas kahwin. Baik, yang dimaksudkan dengan memberikan separuh mas kahwin adalah suami menceraikan isterinya selepas akad nikah dan tak sempat pun untuk bersetubuh. Baik, yang ketiga adalah suami tidak perlu memberikan mas kahwin langsung. Maksudnya kat sini adalah suami tidak perlu memberikan mas kahwin jika isteri berpisah dengan suami sebelum berlakunya persetubuhan. Maksudnya di sini perempuan tu minta fasakh ataupun sebagai contoh isteri memeluk Islam yang menyebabkan terfasaknya perkahwinan tu. So begitu, ataupun disebabkan kecacatan suami atau suami memfasakkan perkahwinan kerana kecacatannya. Baik, seterusnya adalah mahamisil. Apakah yang dimaksudkan dengan mahamisil? Mahamisil dapat didefinisikan sebagai harta yang diberikan kepada pengantin perempuan dengan kadar pada kebiasaannya sepadan dengannya.
Baik, apakah kadar mahamisil ni sebenarnya? Kadar mahamisil ialah dengan membuat perbandingan dengan mas kahwin yang pernah diterima oleh kaum keluarga isteri sebelah bapa. Oleh itu, mahamisil yang ingin diberikan hendaklah mengambil kira mas kahwin yang pernah diterima oleh perempuan asabah. Okey, perempuan asabah ni adalah perempuan yang paling dekat dengan perempuan yang paling dekat dengan pengantin perempuan tu lah. Contohnya seperti adik-beradik perempuan seibu sebapa, kemudian adik-beradik perempuan sebapa, anak-anak perempuan sebapa kepada adik lelaki, dan kemudian ibu-ibu saudara sebelah bapa. Contohnya adalah faktor penentu kadar mahamisil. Okey. Perbandingan yang dibuat hendaklah mengambil kira beberapa kira faktor tersebut. Okey, contoh antara faktor-faktornya penentu kadar mahamisil adalah dengan kita lihat umur. Yang pertama adalah umur, yang kedua adalah kecerdikan, kecantikan, kedudukan, kewangan ataupun harta, masih dara ke tak, janda. Ini kerana kadar mas kahwin berbezanya sifat-sifat ini. Baik, seterusnya adalah sebab wajib mahamisil. Sebab yang pertama adalah fasad, iaitu rosaknya akad nikah. Contohnya, perempuan tu berkahwin tanpa saksi atau tanpa wali, kemudian berlakunya persetubuhan selepas akad nikah yang rosak itu. Ketika itu mahamisil wajib diberikan kepada perempuan itu disebabkan rosaknya akad dan mas kahwin yang disebut dalam akad. Baik, yang kedua adalah mas kahwin dibatalkan. Ia disebabkan berlakunya perselisihan di antara suami isteri dalam sebutan atau kadarnya. Yang terakhir adalah mas kahwin disebut dengan sebutan yang merosakkan. Sebagai contoh, mas kahwin disebut bukanlah harta yang diiktiraf oleh syarak, seperti arak, babi dan sebagainya. Okey, sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.